Okay, so macam tadi saya dah terang sikit lah, dah lukis sikit apa itu shape of orbital. So shape of orbital kat sini yang you akan belajar adalah spherical, dumbbell dan juga cloverleaf. Okay, so spherical untuk S orbital. Okay, untuk S orbital bentuk dia hanyalah sphere je. So makin besar nilai n, makin besar size sphere tu. Dan awak kena lukis beginilah, ada paksi X, Y, Z berlabel, ada arrow. Okay, for P orbital, okay, so dekat P ni, bila P start wujud bila n sama dengan 2. Okay, so P subshell ada 3 orbital, yang mana semuanya sama size, sama energy. Okay, so sama size, sama energy, cuma berbeza orientation. Jadinya kat sini kita boleh lukis P orbital pada paksi X, paksi Y, paksi Z. Okay, dan kita kenal sebagai PX, PY, PZ. So macam saya lukis tadi lah, lukis axis, okay, lukis axis XYZ, and then lukiskan dumbbell tu pada paksi yang awak nak lukis. Ni paksi X, so yang this one dia landing pada paksi Y, yang ni dia landing pada paksi Z. So ada 3 orientation, 2px, 2py dan 2pz untuk orbital P. Okay, so orbital D, which is cloverleaf. Okay, so dia ada dxy, dyz, dx squared minus y squared, dz squared. Okay, I think dia tinggal satu ni, which is you kan kita ada x, y, z, macam nak tahu kan. So D, you couplekan x dengan y, and then you couplekan x dengan z. So x dengan z, and then you couplekan apa yang belum couple, y dengan z, y dengan z. Okay, dia ada 3 couple tau, xy, xz dan yz. Okay, and then you ada z squared, and then you ada x squared minus y squared. Okay, so you tengok kalau xy the landing between x dengan y. Okay, cuba tengok dia punya gambaran tu. Nanti kita akan belajar lukis lah. Okay, xy the landing pada paksi antara paksi x dan paksi y. Kalau xz the landing pada paksi x dan paksi z. So kalau 3D YZ, so YZ dia akan landing pada paksi Y dan Z. Untuk Z square dia macam bentuk dumbbell, but dia ada ring. Okay, ring in the middle. Ni nampak dia ada ring, dan ring tu kena nampak macam ring lah, okay, macam donut. And then last adalah 3D X squared minus Y squared. So dia lain daripada Y, XY tadi. Yang ni dia bukan landing in between, dia macam cucuk sate paksi X, paksi Y, cucuk dalam paksi X, paksi Y. So ini adalah shape untuk D orbital. So ada 5 orientation. Kenapa 5 orientation? Sebab bila L sama dengan 2, M yang wujud orientation dia negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So kat sini ada 5 orientation. That's why ada 5. So apa itu shell, subshell dan orbital. So shell tadi kita tahu sebagai energy level ataupun N. Okay, same value with N. Okay, ataupun energy level. So apa itu subshell? Subshell adalah same value dengan L. Okay, bila you sebut 2P, maka subshellnya adalah 2 L sama dengan 1. Okay, so subshell yang wujud adalah 3 orbital, iaitu 2P, 2px, 2py, 2pz. Itu subshell. Subshell merujuk kepada L. Dan orbital tu apa dia? So orbital tu merujuk kepada NLM. Dan setiap satu orbital ni yang saya sebut tadi, satu orbital boleh pegang 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Disebabkan ada dia punya elektron spin dia half
negatif, positif, half. So satu orbital tu macam ni, satu orbital 2px ni dia ada 2 elektron. Okay, 2 elektron. Satu elektron positif half, satu elektron negatif half. Dia punya spinning. Okay. So bila kita simbolkan dalam bentuk huruf macam gambaran ni 2p. So 2 tu merujuk kepada shell ataupun energy level. So p adalah subshell. Dan orbital yang wujud adalah 2px, py, pz sebab dia ada 3 orientation. Okay. So shell, subshell dan orbital. Okay. Kenal tu dulu. So kita moving pada set quantum number. So barulah kita buat jadikan set. Jadikan set. Tadi kita kenal satu-satu terms. Sekarang kita buat jadikan set. Bila you kata set, you mesti buat dalam bentuk bracket dan susunan dia N, L, M, S. Tak boleh terbalik. Dia mesti ikut susunan nilai N, L, M dan S. Okay, each electron in atom is described completely. Means satu set means satu alamat elektron. Okay, satu set ni means satu elektron. Okay, tak boleh ada satu elektron, maksudnya satu set satu elektron. Dia tak ada satu set ni boleh untuk 2 elektron. Ni salah, tak boleh. Okay. So sekarang ni kat bawah ni dia bagi tahu untuk contoh soalan. Okay, contoh soalan. Kalau dia tanya a set of quantum number, you kena pilih satu set sahaja. Okay. Kalau dia tanya the set, that means you kena jawab semua set yang wujud dalam orbital yang diberi. Okay. Dia sebut the set ataupun all possible set. Soalan dia begitulah. So kena pastikan awak baca soalan yang elok-elok. Dia tanya a atau dia tanya the or all. So bila dia tanya a, okay, jawab satu sahaja jawapan. Okay. Ataupun ada cara lain. Kalau dia tanya the ataupun all possible, okay, kena jawab semua. Okay, bila dia kata give a set, so a set means satu set sahaja untuk 2S dan 3P. So bila dia minta satu, awak boleh bagi satu je jawapan. Kalaulah rasa tak confident dia bagi satu jawapan, you boleh bagi semua jawapan yang you rasa wujud, tapi dengan syarat mesti letak perkataan or. Okay. So cara menjawab dia, bila 2S, awak senaraikan dulu N sama dengan 2. So bila S, dia sebut S kan, so S adalah L sama dengan kosong. So tak perlu senaraikan L01. Tak, sebab dia dah spesifikkan dia punya notation dia 2S. So 2 kosong. Jadinya M yang wujud adalah kosong. So S yang wujud mesti letak positif, negatif, half. Jadi kat sini you boleh list down, buat dalam bentuk set. So dalam bracket mesti tulis N sama dengan 2, L sama dengan kosong, M sama dengan kosong, S sama dengan positif half. Atau sama juga, beza dia kat sini. Okay, beza dia kat situ je. So maksudnya you mengulang 200 positif. Okay. And then you sambung lagi 200 negatif. Okay, so ada 2 set. Sama dengan 3P. Kalau you rasa tak confident nak jawab satu, you boleh buat semua, tapi dengan syarat mesti ada perkataan or. Dan setiap bila dalam set tu mesti ada koma. Okay, kena tulis setiap satu N, L, M dan S. Okay, itu kalau give a. Kalau soalan minta give the, yeah, ataupun give all, jadinya perlu tulis N. Tu je bezanya. Okay, untuk 4P, bila sebut 4P, P tu, okay, bila sebut 4P means N sama dengan 1. N sama dengan 4. L sama dengan 1. Okay, bukanlah 0, 1, 2, 3. Kenapa tak senaraikan macam ni? Sebab dia dah bagi kita spesifik.
Okay, dia bagi kita spesifik 4P. Jadi kita just list down untuk 4P. 4P tu maksudnya N sama dengan 4, L dia sama dengan 1. Maka M yang wujud adalah negatif 1, kosong, positif 1. S yang wujud positif, negatif, half. So bila you list down first set 4, okay, 4, 1, okay, you ambil negative 1 dulu, negative 1, and then positive half, and then buat lagi part 1, negatif 1 lagi sebab ada negative half. So begini, and then you buat lagi possibility dia 4, 1, kosong, positive half, 4, 1, kosong, negatif half. So set untuk perbezaan dia M kat sini. Okay. Lepas tu buat lagi 4, 1, negatif, positif 1. Positif 1. Beza kat sini, positif half, negatif half. So berapa? Dapat 6 set. Dia dapat 6 set macam ni. Itu cara list down. So fahamkan soalan dulu, dia minta a ataupun the. Okay, ni bagi semua, ni bagi salah satu je. Okay, state the quantum number for orbital 3D. So state the quantum number means dia minta semualah untuk 3D. So kalau 3D macam nak tahu ada berapa elektron, N sama dengan 3, L bila dia dah kata D tu bila L sama dengan 2. Okay, sebab kosong sama dengan S, 1 sama dengan P, 2 sama dengan D. So 3, 2. M dia macam mana? Negatif 1, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. S dia confirm lah positif, negatif half. So macam mana nak tahu berapa set yang akan tertulis kat sini? Caranya, awak tengok pada M ada berapa nombor? 5. Ada 5. Ada 5 Lepas tu awak tengok S ada 2. So 5 darab 2. So dia ada 5 orientation, ada 2 spin. Elektron spin dia 2. So 5 darab 2 sama dengan 10. Sama macam ni, 3 darab 2. So dapat 6 set. So dia tally lah dengan awak punya nota pada page 18, bilangan elektron kat sini. So ni 10, ni 6, ni 2. Dapatlah 18. Okay. So kita nak sketch. Orbital. Nak lukis sama-sama. So pastikan you all lukis dulu part C, X, Y, Z. Okay. So kalau S, kita ada 1 orientation je. Kalau P, kita ada 3 orientation. Okay. Kalau D, kita ada 5 orientation. Maafkan tangan saya menggeletar. X, Y, Z. X, Y, Z. Okay. So kalau yang ni kita boleh lukis part C, orbital S tu ikut beza arus tenaga. Contoh, saya nak lukis, saya label sebagai dia 2P, 2S. Yang ni 3S. So kalau 2S, kita buat besar gini. Lukis bulat, hilang semua dia punya garisan. So untuk 3S, bigger lah. So settle untuk sphere. S orbital. 1 orientation je. Di mana satu label, satu je.
Kalau P, okay, kalau P dia akan start daripada 2P. So kat sini saya lukis 2PX, ni 2PY, 2PZ. XYZ tu subscript okay, subscript. So 2PX, so lukis pada landing pada paksi X. PY landing pada paksi Y, Z landing pada paksi Z. And then you imagine kalau kita cocok sate tu, lidi tu tak nampak dekat dalam daging. Macam tu juga bila you lukis benda ni, lukis dan warnakanlah supaya axis tu tak nampak daripada mata. Okay. Okay. So selesai paksi, selesai P orbital. Untuk D orbital, okay, untuk D orbital, okay, cara lukis orbital D saya bagi cara yang mudah lah. Okay, cara saya yang paling mudah. Saya akan lukis dulu dia punya clover leaf. So kita lukis clover leaf. Okay. So clover leaf tu ada 4 kelopak. And then dia punya paksi tu, okay, paksi tu sebenarnya di celah-celah in between clover leaf tu. So kita akan lukis paksi X tu dengan paksi Y. So saya lukis di celah-celah lah macam ni. Okay. So yang ni saya label sebab sekarang saya nak lukis 3D X Y. Okay, saya lukis paksi yang saya label tu. Saya nak lukis 3D X Y. Jadi saya buat paksi X dengan Y. Okay. So yang lagi satu Z lah kan. So Z tu kita letak, saya letak satu tu kita akan nampakkan dia punya axis tu di atas clover leaf. Maksud saya awak nampak kan saya potong clover leaf tu kan. So saya letak Z dan saya letak echo begini. Begitu. So satu paksi di atas clover leaf, satu paksi di belakang clover leaf. Begitu. So saya lukis 3XY, 3DXY. So sekarang ni saya nak lukis 3D XZ. So kita lukis lagi. Ini cara saya mudah untuk lukis lah. Boleh refer YouTube, boleh refer tengok video lain untuk you lebih faham how to draw. Sebab actually kita belajar macam bentuk 3D, but kita akan lukis atas kertas dalam bentuk 2D. So yang paling mudah yang nampak dalam bentuk 2D, saya rasa ini saya paling senang lah untuk you all lukis. Okay. So paksi, ada 2 paksi lukis dulu. So kita nak lukis apa ni? 3D XZ. So labelkan X dengan Z. Okay, sebenarnya clover leaf tu di antara paksi. Dan yang tertinggal paksi Y. Awak buat lagi ni Y. Ni okay, ada echo dia. So ini 3D XZ. Saya rasa dengan cara macam ni you all takkan tersalah lukis lah. Salah label ke, insyaAllah tidak lah. Okay, dengan cara ikut step yang saya ajar ni lah. Okay, kalau you nak lukis begini, tak saya ingat kan saya lukis clover leaf yang tegak pula kan. So contohnya apa yang saya lukis ni, saya nak lukis 3D YZ. Okay. So bila 3D YZ, saya lukis juga axis di celah-celah. Abaikan yang menggelotok. Y dengan Z. Sebab saya tukar 3D YZ. So yang tertinggal adalah X. Saya buat satu atas kelopak
Satu lagi di belakang kelopak macam ni. So dapatlah 3YZ. So untuk lukis 3D Z squared. Okay, 3D Z squared. Untuk Z squared kita lukis dumbbell. Okay, lukis dumbbell. Okay. Kita lukis dumbbell then then kita buat dia punya apa panggil donut tu. Kita buat donut. Donut tu mesti donut lah. Donut macam ring. Okay, tunjukkan dia macam ada space di ruang tengah tu. Abaikan colour saya yang terkeluar. Tapi nak tunjukkan dia ada ring. Barulah kita lukis axis. Ni paksi Z. Sebab dia 3D Z squared. Balance dia adalah paksi X dengan paksi Y. Kita buat silang. So ni X ni Y. Begitu. Sepatutnya paksi tu tak nampak lah. Paksi dia tu yang ni kita padam. Bukan padam, tembus lah. Okay, 2D kan. So next adalah 3D X squared minus Y squared. So yang ni kita lukis juga clover leaf dulu. Ini cara saya tau. Setiap syarah ada cara sendiri. Ini cara saya nak lukis untuk bagi student saya mudah lukis. Okay. So lukis dulu clover leaf. And then apa yang you buat untuk square ni, dia macam cucuk sate. Begitu. So nampak bila cucuk sate means you tak nampak dia punya lidi kat tengah-tengah tu. So ni X, ni Y. So balance dia adalah Z. Gitu. Macam pelik je. Okay, sekejap. Begini. Okay. Tak cantik. Dia kena kenapa huduh tau? Sekejap, saya try lukis balik. Kalau saya lukis paksi dulu, sebab ni pakai pemadam. Okay, X, Y, Z. So bila saya dah lukis paksi dulu, tadi saya lukis banyak, saya lukis clover leaf dulu. Okay, paksi. Okay, barulah nampak. Okay, begitu. So jadilah 5 orbital D. Okay. So boleh beza ya antara XY, XZ, YZ. So ada Z squared dengan X squared minus Y squared. Okay. So hopefully you all faham untuk melukis.